Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita di mana kita sedang bincangkan di dalam bab mengqada solat, dan hari ini kita telah pun sampai di muka surat 122 insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan pengajian di mana pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan bersama di dalam tuntutan kita mendirikan solat dan kita dituntut mengerjakan solat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Minggu lalu juga telah kita kupaskan di sana ada tuntutan orang-orang yang meninggalkan solat untuk mengqada solatnya. Orang yang meninggalkan solat terbagi kepada dua golongan, yakni golongan pertama dia meninggalkan solat 20-30 tahun yang lalu, dan golongan kedua dia meninggalkan solat semalam, tadi dan sebagainya. Bagi golongan orang yang pertama tadi, orang yang meninggalkan solat 20-30 tahun yang lalu, telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu bahawasanya dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan perlu mengqadanya, namun telah kita kupaskan bersama, kita lebih mirip kepada pendapat yang mengatakan tidak wajib mengqadakannya dengan perbincangan-perbincangan yang telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Golongan kedua pula adalah golongan di mana mereka meninggalkan solat bukan 20-30 tahun yang lalu, akan tetapi dia meninggalkan solat tadi atau semalam kerana dia tertidur, dia meninggalkan solat kerana terlupa dan sebagainya. Maka telah kita bincangkan juga pada pertemuan kita yang lalu, golongan ini maka mereka itu dituntut mengqadakan solat mereka. Jadi solat mereka ini bagi orang yang terlupa, maka apabila dia teringat, nescaya itulah waktu yang diwajibkan untuk dia mendirikan solat dan dia tidak dikira berdosa kerana dia terlupa. Begitu juga seseorang yang meninggalkan solat disebabkan tertidur. Apabila dia terjaga sahaja, maka dirikanlah solat yang dia tertinggal. Nescaya dia juga tidak dikira berdosa kerana ianya di luar kemampuan dia, kerana dia tertidur. Perkara-perkara tersebut telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Walhamdulillah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam meneruskan perbincangan kita di muka surat 122 telah kita kupaskan bersama beberapa perkara, yakni kalau kita renungkan di mana Allah Subhanahu wa taala secara umum telah kita kupaskan mewajibkan solat ke atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu telah diwajibkan ke atas orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan.
Dan orang-orang yang melalaikan solat mereka, nescaya mereka itu dikecam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun ayat 4 ke 5, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka neraka waillah bagi orang-orang yang mengerjakan solat tetapi mereka melalaikannya. Jadi mereka mendirikan solat, kadang-kala solat, kadang-kala tidak. Mereka meringan-ringankan ibadah solat. Para jemaah yang dirahmati Allah, telah kita kupaskan bersama bahawasanya janganlah kita meringan-ringankan solat kerana solat itu bukan hanya kewajipan, ianya adalah rukun Islam. Solatlah yang membezakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kerana orang yang tidak beriman, mereka tidak sujud kepada Allah. Tetapi seorang yang beriman, kita yakin Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Kita yakin Allah Ta'ala yang mentadbirkan langit dan bumi. Kita yakin akan segala-galanya. Lalu kita rukuk dan sujud kepada Tuhan yang mentadbir alam ini. Tiada seorang manusia selain daripada orang beriman yang rukuk dan sujud kepada Rabbul Alamin. Kita sujud dan kita mengagungkan dan membesarkan Allah. Subhana Rabbiyal A'la. Jadi solat itu bukan setakat suatu kewajipan, akan tetapi ianya satu bentuk ketaatan. Ianya satu bentuk pengabdian. Ianya satu bentuk di mana kita sebagai seorang hamba menyerahkan segala jiwa dan raga kita. Kita menyembah, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَوَاتَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Yang bermaksud, maka muncullah di belakang mereka suatu generasi yang akan mengabaikan solat dan akan mengikuti syahwat. Dan mereka pun bergemilangan dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Allah Ta'ala mengatakan akan tiba satu masa nanti, satu generasi orang-orang yang akan mengabaikan solat mereka. Mereka tak pedulikan solat. Akan tiba satu generasi. Dah tiba belum generasi tersebut? Dah. Di zaman Nabi SAW orang tak terfikir. Para sahabat tak terfikir ada orang Islam yang tak solat. Tak ada. Tak akan ada orang Islam yang tak solat. Semua orang Islam kalau kita beriman kepada Allah, sebelum dia beriman kepada Allah, dia menyembah berhala-berhala dan sebagainya. Dia menyembah, once dia beriman kepada Allah, meninggalkan berhala, lalu sembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan melainkan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Rukuk dan sujud. Sehingga di dalam peperangan pun mereka tunaikan solat. Subhanallah. Tak terfikir di akal akan ada orang yang tidak tinggalkan solat. Maka pada ketika itu 1400 tahun yang lalu diterangkan kepada mereka akan tiba satu generasi kelak orang-orang yang mengabaikan solat. Tak terfikirlah. Tetapi sekarang kita lihat bagaimana kita hari ini adanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetapi tidak solat, tidak mendirikan solat, tidak rukuk dan sujud kepada Allah sekali pun tidak dalam sehari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan tiba satu masa dan telah pun tiba masa tersebut. Maka dari itu kita menyerulah. Saya menggalakkan diri saya, menyeru diri saya, ahli keluarga saya dan setiap jemaah. Supaya kalau dapat, kita, kalau selama ini kita tidak mendirikan solat, marilah kita mendirikan solat. Terutama sekali, Alhamdulillah, kita berada di ambang bulan Ramadan. Jadi di ambang bulan Ramadan, dengan tekad untuk berpuasa pada bulan Ramadan, maka marilah kita juga sama-sama cuba beristiqamah mendirikan solat. Orang tak pernah solat, mari kita beristiqamah
cuba mula mendirikan solat. Orang yang dirikan solat akan tetapi kadang-kala tinggalkan solat, mari kita cuba beristiqamah mendirikan solat 5 waktu. Orang yang dah mula tunaikan solat 5 waktu, dah memang tunaikan solat 5 waktu, mari kita cuba meningkatkan nilai kualiti solat kita dengan cuba solat dengan khusyuk. Rukuk dan sujud dengan sempurna. Jangan kelang kabut. Cuba menghayati bacaan zikrullah, puji-pujian, pengagungan yang kita baca ketika dalam solat kita dan sebagainya. Dan orang yang dah memang tunaikan solat dengan khusyuk, marilah kita menambah ibadah kita dengan beradanya bulan Ramadan kelak dengan kita menambahkan solat-solat sunat. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita bersama golongan hamba-hambanya yang mendapat pemeliharaan Allah Ta'ala, yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia dan di hari akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akan muncullah di belakang kelak mereka-mereka, yakni satu generasi yang akan mengabaikan solat dan hanya mengikuti syahwat. Dan mereka pun bergemilangan di dalam kesesatan. Jadi, moga-moga Allah Ta'ala pelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada golongan-golongan sedemikian. Penulis mengatakan, seandainya orang yang sengaja meninggalkan solat tersebut masih sempat mengerjakan setelah habis, seandainya orang yang sengaja meninggalkan solat tersebut masih sempat mengerjakan setelah habis waktunya, nescaya mereka tidak diseksa dalam neraka wail dan dikatakan sesat. Sebaliknya, seorang yang mengakhirkan pelaksanaan solat hingga di penghujung waktu tidak diseksa di dalam neraka wail dan tidak pula dikatakan sesat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mendirikan solat, kadang-kala kita melewat-lewatkannya, selagi mana ada waktu solat tersebut, selagi itulah kita tidak dikatakan berdosa. Kerana solat ini waktunya luas. Kita telah belajar waktu solat zuhur. Bila mula waktu solat zuhur? Apabila matahari tergelincir, zawal. Bila berakhirnya waktu zuhur? Apabila bayang-bayang sama panjang dengan benda yang objek tersebut. Kira masuk waktu zuhur, daripada waktu zuhur sampai waktu asar, masanya panjang. Selagi mana kita dapat tunaikan solat dalam waktu zuhur, kita tidak berdosa. Namun sebaiknya jangan kita melewat-lewatkan solat. Sebab kalau kita dah terbiasa melewat-lewatkan, baru pukul 1.30, baru pukul 2.30, baru pukul 3.30, nantilah last. Kita renungkan for the past 1 week, 7 hari yang lalu, pukul berapa kita solat zuhur? Kalau kita golongan orang yang solat zuhur awal waktu, alhamdulillah. Kalau kita golongan orang yang solat zuhur kadang-kala awal, kadang-kala pertengahan, alhamdulillah. Setidak-tidaknya kita usaha. Tetapi kita kalau golongan orang yang solat zuhur, tak apa, zuhur lama lagi. Asar pukul berapa? Asar pukul 4.30. 4 suku nanti kita solat zuhur. Ini dah bahaya. Kita renungkanlah. 1 minggu yang lalu, kita solat zuhur pukul berapa? Contoh. Kalau kita solat zuhur, hari-hari tu lepas 3.30, kita dah golongan orang-orang yang bahaya. Kalau apatah lagi kalau kita solat zuhur, lepas 3.30 tu, dengan sengaja. Alah, nantilah nak tengok drama Korea ni, lama lagi ni baru episod ke 842. Nak habiskan ni. Nanti lepas ni, kalau sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 2.45. Ini 1 jam lagi. Once kita tengok on saja 1 jam tu, berarti kita akan habis 3.45. Kita bersama golongan orang-orang yang lalai. Betul tak? Jadi pukul 3.45 nanti orang datang ke, sakit perut ke, ada saja. Jadi jangan sampai kita solat zuhur 1 hour before waktu, habis waktu. Kita cuba jangan bersama kategori sedemikian. Terutama sekali kalau bezanya kalau orang itu bekerja atau sebab-sebab tertentu ikut shift lain. Tetapi kalau kita berada di rumah atau memang kita ada waktu, jangan melewat-lewatkan solat. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan waktu tertentu untuk setiap solat fardu dan waktu itu, baik permulaan
maupun akhirnya telah ditetapkan. Seperti mana saya katakanlah, kita dah tahu bila waktu zuhur, bila waktu asar, bila waktu maghrib. Maka dalam batasan waktu itulah seseorang dibolehkan mengerjakan solat dan solat seseorang menjadi batal jika mengeluarkan di luar waktunya. Hal ini tidak ada perbezaan sama ada solat dilakukan sebelum atau sesudah waktu yang telah ditentukan itu. Sebab kedua-duanya sama-sama dilakukan di waktunya. Di sini antara satu sama lain tidak dapat dikiaskan. Di mana kedua-duanya sama-sama melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sini penulis ingin menekankan bahawasanya kita tidak boleh solat lepas habis waktu. Contoh yang penulis katakan, contoh ya, ini golongan orang-orang yang suka kadang-kadang, alah nanti balik boleh qada lah. Solat zuhur kat rumah nanti boleh qada lah dalam perjalanan tak selesa lah solat kat luar. Okey, contoh yang diberikan adalah katakan zuhur pukul 1 suku. Ya, zuhur pukul 1 suku. Nanti tengah hari nanti kita nak pergi jalan-jalan kan. Bapa nak ajak pergi zoo lah. Oh, alhamdulillah. Jadi yuk pukul 11.30 kita solat zuhur dulu. Boleh tak? Pasal apa? Nanti nak pergi zoo, leceh nak keluar. Kita solat zuhur 11.30 lah. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Belum masuk waktu. Samalah halnya orang yang solat zuhur tadi, ni waktu zuhur habis pukul 4.30, nanti balik boleh qada lah. Nanti balik boleh solat lah. Pukul berapa kat rumah? Kat rumah nanti pukul 5, solatlah zuhur dan asar sekali. Nak solat asar, solat zuhur sekali, dah habis waktu. Penulis katakan, samalah halnya orang yang nak tunaikan solat zuhur pukul 11.30. Belum masuk waktu nak tunaikan. Tak boleh. Semua akur tak boleh. Tetapi bagaimana pula awak nak solat zuhur lepas waktu? Sama juga halnya. Nanti malam nak pergi dinner kan? Dinner pukul berapa? Pukul 7. Dinner ni orang besar. Bos ajak dinner. Nak kena check in by 7 o'clock. Yuk kita solat maghrib pukul 6. Jadi senang nanti. Tak terfikir dia orang. Takkan. Semua tahu tak boleh. Tetapi yang maghrib dia tunaikan pukul 8.30 atau pukul 9.30. Macam mana pula? Alhamdulillah, dengan berkat dakwah yang dilakukan oleh para asatidzah kita, oleh para duat kita beberapa tahun yang lalu, saya rasa sekarang ini tak ada trend sedemikianlah. Dah ada kesedaran. Trend ini saya rasa mungkin dulu waktu tahun 70-an lah ya. 70-an, 80-an, orang qada ni perkara biasa. Nanti balik boleh qada lah. Balik boleh qada. Sekarang alhamdulillah dari kesedaran, alhamdulillah dengan berkat usaha, dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan berkat usaha para asatidzah, guru-guru kita yang lalu, maka kita dah ada kesedaran. Akan tetapi ada juga golongan-golongan yang masih meringan-ringankan solat sedemikian atau tidak solat langsung dan sebagainya, maka kita kena renungkanlah perkara ini. Ya. Sama jugalah. Jadi kalau kita rasakan nanti balik boleh contohlah ya, kalau seseorang itu beliau bertugas dan dia habis kerja pukul 6 suku katakan. Dia dalam perjalanan pulang selalu akan mengambil masa 45 minit. Sampai rumah pukul 7. Habis maghrib pukul berapa? Habis maghrib pukul kalau masuk maghrib pukul berapa sekarang? Sekarang masuk maghrib lebih kurang 7 suku. Contoh. Ada 15 minit. Kalau dia seseorang yang bekerja dan hari-hari sedemikian, dia kena adjust. Sebab takkan hari-hari dia nak solat asar pukul 7 suku atau 7.10 minit. Tak boleh. Jadi kalau bagi hal orang sedemikian, okey, aku memang balik rumah garanti pukul 7, 7.10 minit, 6.50, memang lambat. Maka bagi orang ini, apa yang harus dilakukan? Lepas check out daripada kerjanya, lepas keluar daripada kerjanya tadi, cari tempat. Tunaikan solat sama ada di masjid, sama ada di musalla ataupun di tempat-tempat yang memang ada peruntukan untuk solat dulu. Jangan balik rumah dulu. Kerana awak ni hari-hari akan lakukan demikian. Dan sebagainya. Begitulah kita kena adjust, kita kena tengok keadaan kita. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1.
Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, berarti dia telah menganiaya dirinya sendiri. Barang siapa yang telah melanggar batasan-batasan, Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan batasan, yang ini halal, yang ini haram. Sengaja melanggar batasan Allah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia hanya menzalimi dirinya sendiri. Begitu juga batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, waktu-waktu solat, zuhur, asar, maghrib, isyak, dia sengaja meninggalkan sampai habis waktu, dia telah melanggar, dia hanya menzalimi dirinya sendiri. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, di muka surat 123 penulis menjelaskan, masalah mengqada salat adalah suatu ketentuan agama yang hanya boleh ditetapkan oleh syarak. Sedangkan syarak harus datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi penulis katakan sentence ini sangat penting. Walaupun penulis mengatakan di sini dalam bab mengqada solat, apa yang penulis Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah mengatakan, masalah agama adalah sesuatu yang hanya boleh ditetapkan oleh syariat. Maksudnya, kalau ada dalil dalam Al-Quran, ada dalil daripada hadis-hadis Nabi SAW, baru kita boleh melakukan sesuatu perkara. Dalam masalah ibadah, tidak boleh kita create, tak boleh kita ciptakan ibadah-ibadah ikut rentak kita, ikut akal fikiran kita. Ibadah yang kita ingin lakukan perlu ada petunjuk daripada Nabi SAW. Baik. Dalam apa juga benda lah. Dalam apa juga hal. Sebab kadang-kala di akhir-akhir zaman ini, kadang-kala kita jumpa ibadah yang pelik-pelik, yang tak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sebagai seorang yang beriman, ada tak dalil Nabi SAW melakukan perkara ini? Tak ada. Nabi tak pernah lakukan perkara-perkara yang dikatakan ibadat ini. Kalau Nabi tidak lakukan perkara-perkara yang dikatakan ibadat tersebut, maka perlu dipersoalkan kerana kita tak dituntut melakukan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita kena bezakan antara ibadah dengan adat. Beza ya. Jadi tentang ibadah, kita tak boleh create ibadah. Tetapi kalau adat istiadat, kita nak buat apa, silakan. Kalau kita nak pakai baju yang collar cengkang apa ni? Cekak musang. Nak pakai baju yang berkola cekak musang boleh. Nak pakai baju yang teluk belanga boleh. Ni teluk belanga. Handsome orang pakai baju teluk belanga. Contoh, silakan. Nak pakai kenderaan yang dikayuh boleh. Nak pakai kenderaan yang 4 roda boleh. Yang kenderaan yang 5 roda boleh. Yang 2 roda boleh. Nak pakai MRT boleh. Nak bullet train. Cipta, silakan. Tak berdosa. Tak perlu nak pakai unta. Pasal itu bukan masalah ibadah. Jadi kadang-kadang orang silap faham. Dia kata, awak nak ikut sunnah, kenapa tak naik unta? Kenapa tak naik unta? Kenapa hari ini pakai mikrofon? Kenapa pakai Zoom dan sebagainya? Kita kena bezakan antara bab ibadah dengan bab adah, dengan bab duniawi. Beza. Jadi kalau bab ibadah kita nak create, boleh tak seorang tu create, aku tunaikan solat 1000 rakaat? Tak boleh. Nabi ada ajar tak? Tak ada ajar. Ini contoh perkara-perkara yang satu guideline untuk kita. Kadang-kadang seseorang itu lakukan sesuatu perkara, kadang-kadang kita lihatlah ya, tempat media sosial, orang bergaduh, bertelagah pasal ini nak buat ibadah ke tak nak buat ibadah, ini bid'ah tak bid'ah. Jangan gaduh. Paling senang, Allah Ta'ala telah meninggalkan, Rasulullah SAW telah meninggalkan sunnah-sunnah baginda. Ikut sunnah baginda, tak akan sesat. Baik. Di dalam bab ini penulis mengatakan pula, Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah katakan, orang yang create katakan, nantilah lepas balik rumah nanti boleh solat lah. Ini dia create sesuatu yang Nabi SAW tak ajarkan. Jadi ini yang disebutkan di sini.
Masalah mengqada solat adalah ketentuan agama yang hanya boleh ditetapkan oleh syarak. Sedangkan syarak harus datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan melalui perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kami bertanya, Al-Imam Said Sabiq rahimahullah mengatakan, siapakah yang mewajibkan mengqada bagi seseorang yang sengaja meninggalkan solat itu? Beritahukanlah kepada kami, adakah solat yang mesti dilakukan dengan cara qada itu merupakan perintah Allah atau bukan? Jika mereka menjawab bahawasanya yang menyuruh berbuat demikian itu adalah syarak, maka menurut kami meninggalkan solat dengan sengaja tidak termasuk perbuatan maksiat. Sebab ternyata ada perintah dari syarak. Maka seseorang yang melalaikan solat, kalau demikian tidaklah berdosa dan tidak perlu dicela. Tetapi dakwaan sedemikian tidak akan pernah dikemukakan oleh seorang Muslim mana pun. Sebaliknya, jika dijawab bahawasanya mengqada bukan perintah syarak, maka jawapan itu memang benar. Ini merupakan suatu pengakuan bahawasanya bukanlah Allah yang memerintahkannya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, dalam perkara ini telah kita kupaskan minggu yang lalu. Solat yang kita wajib qada, apakah dia? Solat yang kita tertinggal kerana terlupa atau kerana tertidur. Akan tetapi solat-solat yang lama-lama, yang 20-30 tahun yang lalu, telah kita kupaskan minggu lalu bahawasanya tidak perlu kita mengqada solat-solat tersebut. Baik. Selanjutnya, ingin bertanya kepada seseorang yang meninggalkan solat dengan sengaja sehingga habis waktunya. Adakah dia suatu perbuatan yang menunjukkan taat kepada Allah ataukah perbuatan maksiat? Ini satu lagi golongan orang-orang yang sengaja melambat-lambatkan solat. Maksiat ke bukan maksiat? Dosa ke tidak dosa? Kalau dijawab bahawasanya dia itu adalah satu perbuatan ketaatan, meninggalkan solat habis waktu, berarti jawapan ini menyalahi ijma' kaum muslimin, menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Kerana meninggalkan solat habis waktu adalah berdosa. Sebaliknya, kalau dijawab bahawasanya meninggalkan solat sampai habis waktu itu maksiat, maka jawapannya itu benar dan perlu diketahui bahawasanya perbuatan maksiat tidak akan dapat dilakukan sebagai pengganti ketaatan. Jadi maksudnya para jemaah, tidak boleh kita meninggalkan solat dengan sengaja. Jangan kita mengqadakan solat semata-mata kerana kita nak pergi jemputan kahwin. Semata-mata kerana kita nak pergi shopping. Semata-mata kerana kita nak pergi dinner. Semata-mata kerana itu dan ini yang tidak dapat diterima oleh syarak. Kita akan belajar nanti, kalau kita tidak dapat mendirikan solat pada waktunya, antara perkara yang boleh kita lakukan adalah untuk kita menjamak solat. Kita akan belajar nanti dalam bab menjamak solat. Boleh jamak ketika musafir, boleh jamak ketika waktu-waktu tertentu sekiranya di sana ada keperluan. Walau di dalam negeri akan kita kupaskan, dan dulu suatu masa dahulu pernah kita kupaskan bersama juga. Akan tetapi kalau setakat untuk meninggalkan solat tanpa sebab, maka itu berdosa. Satu lagi perkara. Kadang-kadang kita ni, syaitan tahu kita nak jaga solat, dia letakkan dalam diri kita perasaan was-was. Ustaz, was-was lah Ustaz. Was-wasnya apa? Saya bimbang tak bersih lah. Okey, baik. Saya bimbang tak bersih. Perkataan bimbang tak bersih tu apa? Pasal tadi saya pergi toilet, bimbang takut terpercik air dan sebagainya. Bimbang, underline bimbang. Awak bimbang pasal terpercik air. Yakin ke tidak? Mungkinlah Ustaz. Jadi perkara ini yang syaitan akan ganggu. Jadi menescaya, jadi memandangkan saya worried, takut ada menanggung najis, balik rumah solat sudahlah. Ini dia. Kita kena faham kaedah dalam Islam. Antara kaedah fiqh dalam Islam, telah kita kupaskan sebelum ini, seseorang itu tidak perlu dan tidak dituntut mencari-cari najis. Kita tak dituntut mencari-cari najis. Kita hanya dihukum perkara yang zahir. Ketika kita duduk kat kerusi ni, macam mana kita tahu suci?
Mana tahu sebelum kita ni ada orang bawa baby dia tu kencing kat dalam diapers dia meleleh, mana tahu meleleh. Persoalan. Nampak tak? Tak nampak hukum suci. Kita naik dalam MRT, naik bas. Sebelum kita duduk, mana tahu sebelum kita duduk tu, maaf kata ada nyonya ke uncle ke, dia duduk, dia tak istinja properly, ataupun mungkin pakaian dia bernajis, atau tu mungkin dia sakit, dia terkencing, lalu menajisi kerusi kita tadi, kita nak duduk macam mana? Para jemaah, kaedah fiqh, kita tak dituntut mencari-cari najis. Nampak tak air kencing? Tak nampak. Nampak tak maaf kata tahi? Tak nampak. Tak nampak, hukumnya suci. Kita nak solat, tak ada masjid, tak ada tempat sejadah. Kita pergi one corner tengok bersih. Pandang kiblat, Allahu Akbar, solat. Nampak tak ada najis? Tak nampak najis, berarti suci hukumnya. Ustaz, kalau yang kerusi tadi, tempat MRT ke tempat bas, hakikatnya ada najis. Hakikatnya, katakan kita tak tahu, tadi ada seseorang yang duduk kat situ, maaf kata dia terkencing. Kita tak nampak, tak ada air, dah kering. Contohlah, kalau kita duduk situ, macam mana hukumnya? Kalau kita duduk kat situ, kita memandangkan kita tak nampak, memandangkan kita tak mengetahui, dan memandangkan dalam Islam tak dituntut mencari-cari najis. Kalau ada najis sekalipun, hukum kita suci. Islam mudah. Kalau kita solat tadi kita katakan tak nampak najis, kita sujud kat situ. Hakikatnya sebelum kita duduk kat situ tadi, ada orang sama ada dia terkencing ke, dia meletakkan najis. Nampak tak? Tak nampak. Walau ada najis, memandangkan kita tak tahu ada najis di situ dan memandangkan kita tak nampak, dan dalam Islam tak dituntut mencari-cari najis, bagi kita hukum suci. Alhamdulillah. Jadi Islam mudah. Islam tidak memberatkan. Maka dari situ para jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita was-was. Untuk kaum muslimat terutama, yang kat luar, kemudian nak solat, masuk waktu, bang nanti saya balik, saya solat, abang nak solat, solat abang. Saya balik, saya solat. Macam familiar gitu kan. Kenapa? Dia was-was Ustaz. Jadi was-was, abang mana tahu saya orang perempuan. Ni contoh, syaitan yang mengganggu dirinya. Kalau dah tak ada apa-apa, solat. Baik, satu lagi senario. Pergi toilet. Orang lelaki ke baik orang perempuan lah ya. Ketika buang air kecil, katakan, ini nampak Ustaz, saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, nampak terkena. Seluar bahagian dalam saya tu memang terkena Ustaz. Tadi waktu saya pakai seluar, waktu berdiri, terus terkeluar sikit air. Jadi macam mana nak solat? Baik. Once terkeluar air, berarti terkena najis. Kalau kita terkena najis, dalam Islam, apabila pakaian kita terkena najis, apa kena buat? Bukan kita kena sertu pakaian itu. Betul kan? Bukan nak kena basuh, hantar kat washing machine. Katakan, maaf kata, seluar bahagian dalam kita itu terkena najis, maka ambil kain yang tak ada kena najis, ambil air cuci. Bersihkan. Apabila dah bersihkan, habis, dah bersih. Once kita dah bersihkan, sucilah dia. Kita dah belajar bagaimana mensucikan daripada najis. Tangan kena najis, bersihkan. Bukan dia nak kena pakai tanah atau sebagainya. Basuh sehingga hilang bau, warna dan rasa. Dah. Maka seluar kita, kalau kita berada di luar, katakan, terkotor, pakai. Bersihkan, pakai air, bersihkan, dah habis. Bagi lelaki digalakkan apabila pergi ke tandas public toilet, sebaiknya kalau nak buang air kecil, jangan buang air kecil berdiri. Berdiri nanti terpercik sana, terpercik sini. Duduk. Contoh lagi bagus, maaf kata buka seluarnya, duduk. Kalau seluarnya terkena percikan atas sebab-sebab tertentu, ambil air, percik, bersihkan. Kita sentiasa berada dalam keadaan suci. Jangan menjadi penyebab. Bahawasanya bimbang, takut, tak pasti, maka balik rumah solat dah. Ini syaitan punya akal fikiran untuk mengganggu kita. Kononnya kita nak jaga kesucian, tetapi kita meninggalkan satu perkara yang lebih besar. Kita meninggalkan
solat pada waktunya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, berada di luar bagaimana hal sekalipun, tunaikan solat, biasakan. Ya. Di samping itu, penulis meneruskan, Allah Subhanahu wa taala telah pun menetapkan bahawasanya setiap solat memiliki batasan waktu tersendiri. Baik, kita dah sebutkan. Maka penulis meneruskan, perlu diingat bahawasanya setiap amal perbuatan yang dikaitkan dengan sesuatu waktu yang telah ditentukan, maka amalan tersebut tidak dikatakan sah jika dikerjakan di luar waktu ketetapan tersebut. Namun, jika dilakukan di luar waktunya dan tetap dianggap sah, tentunya ketetapan waktu tersebut tidak lagi menjadi waktu yang khusus baginya. Perkara ini sebenarnya sudah jelas dan tidak dapat disangkal lagi. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala jua yang memberi taufik dan hidayah. Ya. Jadi maksud di sini penulis ingin menekankan solat wajib dilaksanakan pada waktunya. Tidak ada sebab dan tidak diperbolehkan seseorang itu tunaikan solat di luar waktu. Kerana solat adalah ibadah yang diwajibkan pada waktu yang ditentukan. Tak boleh kita sengaja tanpa sebab tunaikan di luar waktunya. Hari ini memandangkan katakanlah ya, kita berada pada bulan Ramadan. Nak kena berpuasa daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Daripada terbit fajar terbit pukul berapa? Masuk waktu subuh. Makin hari makin lewat, ya. Contoh hari ini subuh pukul 5.50. Sampai maghrib. Maghrib pukul berapa? Pukul 7.20. Contoh. Alhamdulillah. Tetapi memandangkan hari ini, aku terbangun lewat. Jadi bangun terlewat, awak bangun pukul berapa? Saya mula puasa katakan pukul 8 lah. Sepatutnya pukul 5, pukul 6, 7, 8. Lambat 2 jam. Jadi kita makan pukul 7.30, mula puasa pukul 8. Dan kita extend lah puasa daripada sepatutnya 7.20 kan. Aku 7.20 jangan buka. 8, 9. 9.20 aku buka. Pasal apa? Jadi extend lah. Qada. Boleh tak? Tak boleh gunakan akal fikiran. Kerana ianya ibadah yang ditetapkan waktu. Once ibadah itu ibadah yang telah ditetapkan waktunya, maka perlu tunaikan pada waktu tersebut. Solat ditetapkan waktu bila zuhur, bila asar, tak boleh kita suka-suka nak nanti dah habis waktu kita tunaikan solat. Tak boleh. Jadi ini contoh-contoh para jemaah yang dirahmati Allah yang perlu kita memahami. Baik. Di muka surat 124, Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah meneruskan perbincangan. Setelah menghuraikan masalah mengqada solat secara panjang lebar, Ibnu Hazmin berkata, seandainya mengqada solat diwajibkan ke atas seseorang yang sengaja meninggalkan solat, tentulah perbuatan dan keterangan masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak pernah bermaksud menyulitkan dan menyengsarakan kita di dalam bidang apapun, termasuk di dalam masalah mengqada solat. Jadi Ibnu Hazm menjelaskan tentang orang yang dituntut, yang mengatakan wajib mengqada solat. Sebab tu dalam perbincangan kita minggu lalu, di mana kita bincangkan mengenai orang yang dah 20-30 tahun yang lalu tidak mendirikan solat, adakah nak wajib qada solatnya? Telah kita kupaskan bahawasanya Nabi SAW pun tidak pernah menjelaskan perkara tersebut dan para sahabat pun tidak mengamalkannya dan tak ada tuntutan untuk kita mengqada solat-solat yang telah kita tinggalkan selama 20, 30, 40 tahun yang lalu. Bahkan tuntutan untuk mengqada solat yang ditinggalkan 20, 30, 40 tahun yang lalu hanya akan menyulitkan umatnya. Hanya akan menyulitkan diri kita sendiri dan ianya akan menyebabkan seseorang itu merasa sukar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Islam itu adalah agama yang penuh dengan rahmah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Maryam ayat ke-64, "Wa ma kana rabbuka nasiya."
Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu itu lupa. Jadi Allah Ta'ala bukan lupa, Allah Ta'ala bukan tak tahu perkara ini akan berlaku sehingga Allah Ta'ala lupa nak sebutkan dalam Al-Quran atau melalui hadis-hadis Nabi SAW tentang tata cara mengqada solat, tuntutan mengqada solat yang lalu dan sebagainya. Ingatlah bahawasanya setiap peraturan yang bersumberkan kepada Al-Quran atau hadis adalah batil. Ingatlah bahawasanya setiap peraturan yang tidak bersumberkan kepada Al-Quran atau hadis adalah batil dan tidak dapat diterima. Penulis mengatakanlah, mengingatkan kita tentang tuntutan agama yang tidak bersumberkan Al-Quran, tuntutan agama yang tidak bersumberkan sunnah-sunnah Nabi, ianya batil. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man fatathu salatul asr faka'annama watara ahlahu wa maluhu." Barang siapa yang tertinggal mengerjakan solat asar, faka'annama tara ahlahu wa malahu. Barang siapa yang tertinggal mengerjakan solat asar, maka seolah-olah orang itu telah memutuskan pertalian keluarga dan kekayaannya. Seolah-olah dia telah hapus, telah musnah kekayaannya. Barang siapa yang meninggalkan solat asar. Maksudnya tak ada kembali lagi. Dah terlepas waktu tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahawasanya solat yang sudah tidak sempat dikerjakan tidak dapat dilakukan, tidak dapat dikerjakan lagi. Sekiranya seseorang masih sempat mengerjakan solat, tentulah dia tidak dikatakan tertinggal. Sebagaimana halnya orang yang lupa lalu tertidur. Hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi kerana seluruh umat Islam telah pun bersepakat bahawasanya apabila waktu solat sudah habis, dinyatakan sudah tertinggal. Oleh kerananya, apabila masih dapat diqada berarti tidak dinamakan tertinggal, dan seseorang yang menyebutnya sebagai tertinggal adalah salah ataupun dusta. Maksudnya apabila disebutkan dalam perkara ini, nescaya waktu solat itu kalau boleh diqadakan, tidaklah disebutkan sebagai tertinggal dan sebagainya. Pasal masih boleh dilakukan. Dengan demikian jelaslah bahawasanya mengqada solat mengikut penulis tidaklah boleh dilakukan. Antara ulama yang bersependapat dengan kami dalam hal ini adalah Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abu Waqqas, Salman Al-Farisi, Ibnu Mas'ud, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Budail bin Uqail, Muhammad bin Sirin, Mutraf bin Abdullah, Umar bin Abdul Aziz dan ramai lagi. Bahkan pada jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan oleh penulis ini adalah mengenai orang yang tinggalkan solat dengan sengaja sampai habis waktu. Bagi mengikut penulis dan juga sebagian ulama, habis waktu zuhur, balik rumah, dah tak boleh tunaikan zuhur lagi. Ustaz, saya qada, dah tak boleh qada, habis waktu zuhur dah. Kecuali orang tinggalkan disebabkan terlupa atau tertidur. Other than that, yang pasal kita tadi sibuk, awak dah habis sibuk sangat kan? Dah habis, dah. Tak ada qada lagi. Beza dengan puasa pada bulan Ramadan, kerana dalam ayat Quran memang disebutkan faman kana minkum maridan aw ala safarin. Kalau sekiranya di antara kalian itu sakit atau bermusafir, itu lain. Sebab mereka boleh qada pada hari-hari yang lain. Memang ada disebutkan. Tetapi solat itu diwajibkan pada waktu yang telah ditetapkan. Ibnu Hazmin selanjutnya menerangkan, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan uzur sebagai alasan untuk menangguhkan pelaksanaan solat sehingga di luar waktunya bagi mereka yang telah pun diwajibkan mengerjakan solat. Walau dalam keadaan apa jua sekalipun, sama ada ketika pertempuran, peperangan, ketakutan, sakit kuat, musafir
dan lain-lainnya. Kita renungkan para sahabat. Ketika peperangan pun, mereka masih terus mendirikan solat. Kalaulah dalam peperangan zaman Nabi, bukan peperangan yang kita boleh sembunyi, orang pakai machine gun daripada jauh, tak. Zaman Nabi apa? Pakai pedang, naik kuda, pakai pedang, naik unta dan sebagainya. Dalam hal sedemikian, tiba waktu solat, walau dalam keadaan peperangan sekalipun, tetap kena tunaikan solat. Betul kan? Ni kan pula pasal apa? Oh, pasal Ustaz tadi saya ada meeting, Ustaz. Oh, pasal apa? Nak pergi jemputan kahwin. Saya dah make-up kali terbatal pula. Habis takkan nak berwuduk sekali habis saya punya eyeshadow, make-up semua. Betul kan? Pasal kenapa tak nak tunaikan solat? Terlupa buat telekung, Ustaz. Ini semua masalah remeh-temeh yang kita bawakan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau seseorang itu keluar rumah dalam keadaan tutup aurat, mudah, betul kan? Tiba waktu solat dalam hal sedemikian. Pasal kita dah belajar, solat tidak diwajibkan pakai telekung. Para ulama bersepakat. Tak ada satu ulama pun mengatakan barang siapa tak pakai telekung tak sah solat dia. Ada tak? Tak ada satu alim, seorang imam katakan solat wajib pakai telekung. Tak ada. Yang wajib adalah menutup aurat. Full stop. Syarat-syarat sah solat, apa dia? Syarat sah solat 5 perkara. Satu antaranya, pastikan pakaian tempat suci daripada najis. Pastikan, nombor 2, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nombor 3, pandang ke arah kiblat. Nombor 4, telah masuk waktu. Nombor 5, tutup aurat. Stop. Syarat sah solat. Dalam bab syarat sah solat tak ada katakan kena pakai telekung. Yang dituntut, tutup aurat. Umat Islam apabila keluar daripada rumah wajib tutup aurat. Full stop. Kita keluar rumah, kita tutup aurat. Berarti kita keluar rumah, tiba waktu solatlah. Masalahnya adalah orang dulu-dulu keluar rumah tak tutup aurat. Sebab tu kena bawa telekung. Betul tak? Alhamdulillah. Baik. Jadi Ibn Hazmin mengatakan, solat itu diwajibkan ditunaikan pada waktunya. Mengerjakan solat walau dalam keadaan apa jua sekalipun. Sama ada dalam pertempuran, peperangan, ketakutan, sakit kuat, musafir dan sebagainya. Sebab itu kita sebutkan, apabila seseorang itu sakit, tetap kena tunaikan solat. Apabila seseorang itu sakit tenat, lagi-lagilah tunaikan solat. Kita bimbang. Kadang-kadang kita tengok, kesian kita ni pasal dah sakit tenat, biarkanlah. Kalau dia dah sakit tenat, kita tak tahu dia tu dapat balik ke rumah ke tidak. Dapat sembuh ke tidak. Kalau dia sakit tenat, kita kat rumah katakan, jadi penting ilmu pada jemaah. Kerana apa? Sekarang Alhamdulillah Allah Ta'ala masih beri kita kesihatan. Masih dapat berfikir, masih dapat menuntut ilmu, masih dapat belajar. Alhamdulillah masih ada kesedaran. Kita dah faham, dah tahu. Besok lusa ketika kita sakit, nas'alullah as-salama wal afiyah. Ketika kita dalam keadaan gering, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pada ketika kita diambang maut, pada ketika itu bimbang-bimbang tak ada orang ingatkan kita. Pada ketika itu kita keseorangan. Selagi mana hayat di kandung badan, selagi mana kita ada kesedaran, kita mampu tunaikan solat. Tak boleh solat diri, telah kita bincangkan. Solat duduk, tak mampu duduk, baring. Tak mampu baring, terlentang. Tak mampu terlentang, miring. Tak mampu miring, tunaikan solat dalam apa jua keadaan sekalipun. Boleh berwuduk, silakan. Tak boleh berwuduk, minta orang tolong berwuduk. Wudukkan kita. Tak ada orang tolong wudukkan kita, kita tayamum. Lakukan seberapa yang termampu. Tayamum kita dah belajar. Tak semestinya nak kena cari tanah. Tayamum kita boleh bertayamum dengan menggunakan tanah, boleh gunakan debu, boleh gunakan abuk dan sebagainya. Apa jua yang ada di atas permukaan bumi. Indah dan mudah Islam.
telah kita belajar. Katakan kita masih boleh berwuduk, tak semestinya nak pergi toilet. Kan sekarang ada macam-macam alat yang apa namanya? Spray. Beli spray yang kecil, yang $2. Letak spray. Minta anak tolong isikan air. Spray. Spray tu kalau kita haus dalam keadaan sakit pun boleh basahkan tekak. Spray itu kalau dalam keadaan sakit, kita berwuduk, ambil spray, basahkan tangan, basahkan muka. Ambil spray, contoh. Islam itu mudah. Jangan kita memberat-beratkan. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seseorang pun yang memberat-beratkan hukum agama kecuali pasti dia akan dikalahkan. Ini contoh. Baik. Jadi penulis mengatakan di sini menekankan bahawasanya solat wajib dilaksanakan pada waktunya kerana once dah habis waktu dan dah tiada peluang untuk mendirikan solat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, penulis kemudian membawa ayat Al-Quran daripada dalam surah An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Jadi penulis membawakan ayat di mana dalam Al-Quran Allah Taala menunjukkan tata cara mendirikan solat dalam keadaan peperangan. Jika engkau berada di tengah-tengah mereka dan maksud hendak mendirikan solat, maka hendaklah sebahagian antara mereka itu mengerjakan solat bersamamu. Jadi kalau dalam peperangan, kita akan belajar nanti solatul khauf. Kita bagi dalam perkara peperangan, kalau belum tercetus peperangan, kita ada bala tentera, kita divide into two. Team A, Team B. Jadi sedang solat, Team A lakukan solat dahulu, lepas tu Team B lakukan solat bersama imam. Ataupun kalau belum berlaku peperangan dan musuh berada di hadapan, Team A dengan Team B boleh lakukan sama-sama. Ketika Team A rukuk dan sujud, Team B tetap berdiri. Team A dah berdiri, Team B pula rukuk dan sujud. Jadi ini contoh. Ada tim di mana dalam peperangan ada tata cara mendirikan solat. Akan kita belajar nanti dalam solatul khauf. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman pula, wa in khiftum farijalan aw rukbana, dan jika kamu berada dalam keadaan ketakutan, maka boleh kamu mengerjakan solat dalam keadaan berjalan atau berkenderaan. Kalau telah tercetus peperangan, solat dalam keadaan bagaimana sekalipun, sambil berjalan dia solat, sambil berkenderaan dia solat kerana telah tercetus peperangan. Maksud di sini, kalaulah dalam peperangan pun Allah Ta'ala suruh seseorang itu solat dalam keadaan berjalan, berkenderaan, maksud berkenderaan, naik, bukan naik bullet train, bukan naik kapal terbang yang aircon, berkenderaan, naik unta, naik kuda, pun dituntut mendirikan solat. Maka yang lain-lain lagi dah tak ada alasan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, moga-moga dengan ini memberikan satu tamparan kepada kita yang suka memberi berbagai-bagai alasan untuk tidak mendirikan solat atau semata-mata dengan kekata aku qada solat aku nanti apabila pulang ke rumah dan sebagainya. Baik. Muka surat 125. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memberi peluang untuk mengakhirkan pelaksanaan solat sehingga di luar waktunya. Sama ada bagi penderita sakit tenat dan lain-lain lagi. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan kepada seseorang yang tidak mampu mengerjakan solat dalam keadaan berdiri supaya melakukannya dengan cara duduk. Jika tidak mampu duduk, hendaklah dikerjakan dalam keadaan berbaring. Demikian pula, dibolehkan bertayamum jika tidak dapat menggunakan air. Malah dibolehkan mengerjakan solat tanpa bertayamum jika tidak mendapati tanah. Jika sebegitu penting kedudukan solat, lantas di manakah keterangan yang membolehkan solat dilakukan setelah habis waktu dan menyuruh mengqadanya sehingga dengan begitu, dengan mudah
kita katakan nanti balik kita qada atau sebagainya. Ia sudah dianggap memadai untuk menggantikan solat yang telah tertinggal tersebut. Padahal dakwaan seumpama ini sama sekali tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sama ada hadis sahih atau hadis dhaif sekalipun. Malahan tidak pernah diterangkan oleh seseorang sahabat pun dan tidak dapat dikiaskan. Di mana kita dengan mudah mengqada-qadakan solat. Ya, jadi telah kita sebutkan, telah kita terangkan orang yang sakit, orang yang bagaimana sekalipun kena tunaikan solat pada waktunya. Cuma orang yang sakit ini ada kelonggaran untuk dia menjamakkan solat dia. Kita kalau sakit, kita boleh jamakkan solatnya walaupun berada di dalam negara. Akan kita kupaskan dalam kita bincangkan dalam bab solat jamak nanti insya-Allah. Tetapi maksudnya solat tetap wajib didirikan. Dalil kami bahawasanya seseorang yang sengaja meninggalkan solat mesti bertaubat, memperbanyakkan bacaan istighfar dan mengerjakan solat sunat adalah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Maryam ayat 59 ke 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna syai'a. Ayat yang tadi telah kita baca, maka muncullah di belakang mereka itu suatu generasi yang selalu mengabaikan solat dan mengikuti syahwat sehingga mereka pun terjerumus ke dalam kesesatan. Kecuali illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka mereka akan masuk syurga dan tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Jadi orang-orang yang meninggalkan solat diwajibkan bertaubat. Dalam bab ini kita telah kupaskan minggu yang lalu, barang siapa yang telah meninggalkan solat 20, 30, 40 tahun yang lalu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha, kemudian menambahkan amalan-amalan soleh, tambahkan amalan sunat. Mulai sekarang tunaikan solat pada waktunya. Dan solat yang ditinggalkan selama 20, 30 tahun, 40 tahun yang lalu ketika jahiliah, ketika dulu belum dapat kesedaran, ketika masih lalai dahulu, maka solat-solat yang dahulu itu semua tak perlu dan tak dituntut untuk diqada yang 20, 30, 40 tahun yang lalu. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Sifat-sifat orang-orang yang beriman. Kadang-kala tak orang tak kita lah, kadang-kala kita lalai. Kadang-kala kita pun terbuat dosa. Tetapi sifat-sifat orang-orang yang beriman adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, yakni orang-orang yang berbuat keburukan atau yang telah menganiaya diri mereka, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka lantas mengingati Allah dan meminta pengampunan atas dosa-dosanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, tak orang tak kita. Kita pun manusia. Tak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang kita pun lalai. Kadang-kadang terbuat maksiat. Kadang-kadang terbuat dosa. Cuma sifat orang yang beriman, apabila terbuat dosa, apabila terlalai, apabila tergelincir seketika, langsung ingat Allah. Lalu istighfar. Astaghfirullahalazim. Mohon pengampunan. Kerana kita ni lemah. Lagi hidup di akhir zaman. Lagi hidup dalam suasana penuh kemaksiatan. Kiri kanan orang-orang yang bukan membawa kepada ketaatan kepada Allah, ujian. Kiri kanan atas bawah, ujian. Kadang-kadang dapat mujahadah, alhamdulillah. Kadang-kadang lemah, kadang-kadang tergelincir.
once tergelincir, once terbuat dosa, ingat Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Gantikan dengan amalan soleh. Semalam aku terbuat dosa pasal keluar dengan kawan. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah dosaku. Mohon pengampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walau sekecil debu atau lebih kecil daripada debu, pasti akan dapat melihatnya. Sebaliknya barang siapa mengerjakan kejahatan sekecil debu, disebutkan zarrah, sekecil debu atau lebih kecil daripada itu, pasti akan dapat melihatnya. Kemudian penulis membawakan ayat seterusnya dalam surah Anbiya ayat ke-47. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a." Dan kami letakkan neraca keadilan pada hari kiamat hingga tidaklah seorang pun yang teraniaya walaupun hanya sedikit. Tiada seorang pun yang akan teraniaya. Jadi atas dasar demikian, kalau kita telah terlanjur, tergelincir, pernah suatu masa kita buat maksiat, pernah satu masa kita buat dosa, mohon pengampunan Allah. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah Tuhan yang menciptakan diri kita. Allah Ta'ala Tuhan yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan syurga dan neraka. Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Penulis mengatakan sebelum menutup bab ini, seluruh umat Islam bersepakat dengan disokong oleh keterangan nas-nas yang sahih bahawasanya mengerjakan solat sunat merupakan sebahagian daripada amal kebaikan dan hanya Allah yang Maha mengetahui seberapa besar jumlahnya yang bakal diperolehi. Demikian juga solat fardu merupakan sebahagian daripada amal kebaikan dan hanya Allah jua yang Maha mengetahui berapa jumlahnya yang bakal diperolehi. Dengan memperbanyakkan pelaksanaan solat sunat, diharapkan pahala yang bakal diperolehi dapat menyamai pahala solat fardu yang tertinggal tersebut. Allah Ta'ala telah memberitahu bahawasanya bahawa dia sama sekali tidak akan menyia-nyiakan pahala amalan soleh sesiapa jua pun yang melakukan amalan tersebut. Dan setiap amal kebaikan dapat menghapuskan kejahatan. Dengan demikian para jemaah yang dirahmati Allah, tamat perbincangan kita, maka penulis menjelaskan bahawasanya barang siapa yang meninggalkan solat-solat, gantikanlah dengan solat-solat sunat. Jadi perbincangan kita pada seperti mana kita kupaskan minggu yang lalu, kalau kita atau di antara kita, kawan kita atau sebagainya, ada meninggalkan solat-solat yang lalu, 20, 30, 40 tahun yang lalu, telah kita kupaskan. Walaupun ada pendapat, kadang-kala sebahagian jemaah kita dinasihatkan oleh ustaz-ustazahnya supaya qada solat ini. Itu hanya salah satu pendapat dan kita menghormati pendapat tersebut. Namun ramai juga para ulama yang mengatakan solat-solat yang 20, 30, 40 tahun yang lalu yang telah ditinggalkan, dah tak, bukan kata tak dituntut, dah tak boleh kita menggantikannya. Dah tak boleh kita menggantikan dan dah tak dituntut untuk kita mengqada-qadakannya. Bahkan itu lebih dekat kepada apa yang telah kita kupaskan berdasarkan dalil-dalil dan rahmah Islam itu sendiri. Islam itu penuh kerahmatan dan seseorang kalau nak bertaubat, seperti mana kita kupaskan minggu lalu, kalau ada seseorang lah, kawan kita lah, dah 40 tahun sekarang atau 50 tahun atau 30 tahun hidup, nak bertaubatlah sekarang, nak mula solat. Kalau kita katakan awak nak solat, boleh, awak kena qada semua solat-solat yang lalu 20 tahun. Semua solat-solat yang lalu 50 tahun. Macam mana dia nak qada? Macam mana, adakah Islam begitu berat sekali? Sedangkan Islam itu penuh rahmah dan agama yang
memberi pengampunan. Allah Ta'ala memberi pengampunan kepada hamba-hambanya. Apatah lagi perbincangan, ada ulama katakan bukan kata 20-30 tahun yang lalu. Hari ini asar habis, awak nak qada. Sorry, dah tak ada qada bagi awak. Ada ulama yang menjelaskan, Tuan kata 20-30 tahun yang lalu. Hari ini Zuhur, contoh satu suku sampai 4.20. Barang siapa tidak menunaikan Zuhur pada waktu tersebut, habis waktu Zuhur, balik, boleh solat tak? Sebagian ulama katakan tak boleh. Kerana solat telah ditetapkan pada waktu ini saja. Kecuali orang yang terlupa, kecuali orang yang tertidur. Selain daripada orang terlupa, orang tertidur, orang yang sedang sakit pun kena tunaikan solat. Orang yang dalam peperangan pun kena tunaikan solat. Ini kan pula awak yang nak pergi dinner, nak pergi lunch, nak pergi solek, nak gitu dan nak begini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Apa yang dapat kita kupaskan pada perbincangan kita minggu lalu dan minggu ini dalam bab solat, mengqada-qadakan solat. Minggu berikutnya kita akan meneruskan perbincangan dalam masalah solat orang yang sakit. Kita katakan tadi, sakit pun nak tunaikan solat. Persoalan, Ustaz, kalau sakit macam mana nak tunaikan solat? Sakit ada berbagai jenis. Ada orang sakit tak boleh berdiri, kita katakan solat duduk. Tak boleh duduk, kita solat baring. Macam mana orang yang sakit sampai terlentang kat hospital? Macam mana orang yang sakit kat ICU? Macam mana orang yang sakit kulitnya terbakar, dah tak boleh kena air, tak boleh kena debu pun? Macam mana orang yang sakit di mana dia pakai diapers, kencing berak kat situ dan tak ada orang yang nak menggantikan? Macam mana orang yang sakit di mana tiub kencing langsung on, non-stop air kencing keluar? Macam mana orang yang sakit sama ada di rumah atau di hospis katakan? Dan juga kalau tak begitu, orang yang sakit kaki, macam mana dia nak solat duduk atau nak solat atas kerusi? Kalau dia tak boleh rukuk, tak boleh sujud, dia tetap kena berdiri. Boleh tak dia langsung takbiratul ihram dalam keadaan duduk? Perkara-perkara itu semua akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang dalam bab solat orang yang sakit di muka surat 127. Kemudian kita masuk pula solatul khauf di muka surat 131. Kita katakan solat mesti dilaksanakan. Jadi dalam peperangan bagaimana? Itu dalam bab solatul khauf akan kita kupaskan solat dalam keadaan peperangan dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Baiklah para jemaah, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.